Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril muzhibi linsiyani binurihi wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafsi adada ma wasi'al muka'an. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'annah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'adal muqarraba 'indaka yawmal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma inni as'aluka bi nuri wajhillahil azim alladhi mala'a arkana arshillahil azim wa qamat bihi awalimullahil azim an tusalli ala Muhammadin dzil qadril azim wa ala ali nabiyyillahil azim bi qadri azamati zatillahil azim fi kulli lamhatin wa nafsin adada ma fi illahil azim salatan daimatan bi dawamillahil azim تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله رب روحا لذاتي من جميع في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه الله. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Yang saya hormati dikasihi yang berusaha Tuan Pengurusi Timbalan pengurusi serta pegawai-pegawai masjid, ahli jawatankuasa masjid, mulia tuan-tuan imam, tuan bilal, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat serta tetamu-tetamu Allah yang terhormat. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kepada Allah SWT karena pada pagi ini Allah merezekikan kita sama-sama berada di masjid ini, mengimarahkan masjid ini dengan salat berjamaah dan diikuti dengan majlis ilmu sebagai santapan rohani kita, sebagai bekalan akhirat kita insya-Allah. Semoga kehadiran kita pada pagi ini Allah mengampunkan dosa kita, merahmati kita, memberkati hidup kita, umur kita, kehidupan kita, dan diluaskan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung pada muka surat 141. Qala musannif wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita mula daripada Sayyidina Abu Malik Al-Ash'ari. Peringatan Lepas tu berkata, kita tengok siapakah Sayyidina Abu Malik. Tu bagusnya kitab ni
Tuan guru kita Ustaz Mahathir Ju, dia cerita satu-satu nama tu. Dia cerita nama tu, biodata, sedikit biodata tentang nama-nama yang ada dalam kitab. Siapakah Sayyidina Abu Malik Al-Asy'ari? Dia ada nota kaki di bawah tu. Beliau ialah Ka'ab bin Asim Al-Asy'ari, meriwayatkan 27 buah hadis, mengikuti peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah bersama Rasulullah ikut berperang. Meninggal pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar. Masa Sayyidina Umar jadi khalifah, dia meninggal. Seorang sahabat lah. Kalau bersama Nabi itu seorang sahabat lah. Seorang yang suka memberi nasihat. Syuraih bin Ubaid berkata, sesungguhnya Abu Malik Al-Asy'ari ketika menjelang kewafatannya dia berkata, ada riwayat tentang kata-kata dia, ya ma'syaral asy'ariyin liyuballigha asy-syahidu minkumul ghaib inni sami'tu tuhuru syatrul iman. Salah bawah. Inni sami'tu Rasulullah yaqulu hulwatud dunya murratul akhirah wa murratud dunya hulwatul akhirah. Di bawah garis kecil tu. Nota kaki dia mesti di bawah garis kecil. Atas tu isi kitab. Apa maksud dia? Wahai sekalian orang Al-Asy'ari, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemanisan dunia adalah kepahitan akhirat, dan kepahitan dunia adalah kemanisan akhirat. Apa maksud tu? Maknanya kita seronok, kita rasa manis, kita rasa gembira, kita rasa dunia ni manis, sebenarnya pahit di akhirat. Maknanya ni larangan kita ni mencintai dunia. Itu maksud dia tu. Dan kepahitan dunia, hidup di dunia dengan berbagai-bagai ujian, pahit di dunia ni, susah, sakit dan sebagainya. Maka kemanisan di akhirat. Maknanya apa tuan-tuan? Makna kita perlu mengutamakan akhirat daripada dunia. Kerana kepahitan di dunia tu, ujian Allah tu manis di akhirat. Dan segala kemewahan, kemanisan kita hidup di dunia tu belum tentu di akhirat tu elok. Mana kepahitan, kesusahan di akhirat. Apatah lagi berkaitan dengan harta benda, wang ringgit, rezeki dan sebagainya. Itu pesanan dia tu. Baik, dia sempat masuk juga wasiat sahabat Nabi ni di dalam kitabnya. Baik, kita kembali kepada tajuk kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Kita bisa dengar at-tuhuru syatrul iman. Bersuci maksudnya membersih, bersih. Bersuci ni bukan bersuci ambil wuduk saja. Bersuci ni menjaga kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Bukan kata bersuci itu suci daripada hadas kecil hadas besar saja tuan-tuan. Bersuci ni merangkumi semua sekali. Bersuci, tubuh badan kita bersih, pakaian kita bersih, kereta kita bersih, rumah bersih. Bersuci adalah sebahagian daripada iman. Riwayat Ahmad, hadis riwayat Ahmad, Muslim dan At-Tirmizi. Ini maknanya kita kena memahami hadis ini untuk kita garapkan dalam kehidupan kita. Ada setengah-setengah kawan kita tu, dia tahu, siap tulis lagi kat rumah at-tuhuru syatrul iman contohnya, tapi rumahnya berselerak. Contoh. Jadi kebersihan tu sebahagian daripada iman. Jadi kita kena jaga bersih pakaian, makanan, rumah kita, bilik kita, tandas kita. Ini rumah bersawang, penuh dengan sawang. Itu mau syaitan tak masuk rumah.
dengan tai cicaknya penuh dan sebagainya, bilik berkotor berlumut, bilik air pun takut menggerungkan nak masuk dengan berbau busuk dan sebagainya. Ni tak termasuk dalam ni at-tuhur syatrul iman. Mana kena jaga bersih, kena jaga. Atau kalau ikutnya ulama, kita ada anak ramai dan sebagainya, seminggu sekali ke kita buat gotong royong rumah kita untuk mengemah rumah dan sebagainya, jemur, bantal, tilam dan sebagainya, ketuk-ketuk. Memang tua-tua dulu ketuk-ketuk, jemur, mana mengelakkan kuman-kuman atas katil tu, atas tilam dan sebagainya, bersih, debu-debu dan sebagainya. Itu maksudnya rumah kita kena bersih. Ini at-tahur syatrul iman. Semua tahu bersuci adalah sebahagian daripada iman. Tapi rumah, ya Allah, mengalahkan tempat kucing beranak. Kereta pun sama, berselerok dalam kereta tu dengan straw, dengan aiskrim, dengan air kotak, dengan botol mineral. Kereta ke jadi store. Kita tengok tuan-tuan, kita tengok cek balik rumah kita macam mana, kereta kita macam mana. At-tuhuru syatrul iman. Macam mana tuan-tuan? Kita amal dah hadis ni. Itu sebahagian bersih tu, kebersihan. Ada bersuci tu kebersihan. Kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Kalau tak jaga kebersihan, bermakna kita ada masalah iman kita. Itu masuk tu. Bersuci tu masuk kebersihan. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, At-Tirmizi. Siapa dia di Ahmad? Siapakah dia katakan Ahmad di sini? Tuan Guru buh nota kaki di bawah. Beliau ialah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Marwazi Al-Baghdadi. Dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Abu Zur'ah mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal, kita panggil Hambali, mazhab Hambali dinisbahkan kepada Imam Ahmad. Kan, kalau mazhab Maliki Imam Malik, kalau mazhab Hanafi Imam Hanafi, kalau mazhab Syafi'i Imam Syafi'i. Adakah nama Asy-Syafi'i? Tak, bukan nama dia sebenar, Asy-Syafi'i gelaran. Dilahirkan di Baghdad pada Rabiul Awal 164 Hijrah. Abu Zur'ah mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. Tengok tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal ni, Imam Hanbali menghafal 1 juta hadis tu. 1 juta hadis dalam kepala dia, hafal dengan sanad, dengan matanya sekali. Gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kerana apa guru? Kerana Imam Ahmad pernah belajar dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sedangkan dua-dua ni imam besar. Imam Ahmad bin Hanbal adalah imam dalam 8 perkara. Bukan satu je tuan-tuan imam ni. Dia sebut iman, dia kata iman ni pun imam mujtahid. Maksudnya imam mujtahid. Mujtahid pun ada banyak, mujtahid mutlak dan sebagainya, ada banyak kategori dia. Ini imam mujtahid mutlak, boleh mengeluarkan fatwa. Imam dalam bidang hadis, imam dalam bidang fiqh, imam dalam bahasa, imam dalam Al-Quran, imam dalam kefakiran, imam dalam kezuhudan, zuhud, tasawuf, imam dalam wara' dan imam dalam sunnah. Tu dia, dikatakan 8 tu perkara tu. 1 juta hadis tuan-tuan. Kita hari ini ada yang mendakwa dia pakar hadis dan sebagainya, baru dapat gelaran sikit, baru ada doktor PhD dah boleh kondai Imam Ghazali, ada doktor PhD hadis sikit dah boleh kondai Imam Syafi'i, ada doktor PhD hadis sikit dah kata ulama tu ulama pun buat salah, imam pun buat salah. Dia yang betul ya, dia yang alim ya. Mendakwa alim tu sekarang ni berlaku tuan-tuan, kondem, mengutuk ulama dan sebagainya. Allahu Akbar, na'udzubillahi min zalik. Menghina ulama dan sebagainya, rasa dia yang betul. Mengkafirkan Asy'ariyah dan Maturidiyah, menolak sifat 20,
menolak tariqat dan sebagainya. Kita tengok berlaku hari ini tuan-tuan. Yang bercakap tu bukan lekeh-lekeh tu, ada doktor PhD. Na'udzubillahi min zalik. Sebab tu kata ulama, yang menguat, yang kuat fitnah dalam agama ni adalah orang agama sendiri. Yang kuat membuat fitnah dalam agama tu ilmu agama sendiri yang tersesat. Sama juga, yang menjahannamkan kita sendiri adalah sahabat kita sendiri. Yang merosakkan kita sendiri, yang suka membuat fitnah kepada kita sendiri adalah kawan karib kita sendiri yang rapat dengan kita. Hati-hati tuan-tuan. Disebabkan apa? Disebabkan dengki dan sebagainya, merasa dia lebih alim, tak boleh orang lebih pada dia, macam-macam lagi lah penyakit hati tu. Ini bahaya tuan-tuan ni. Orang lain susah nak memfitnah kita, susah nak menjahannamkan kita sebab dia tak tahu kita. Yang selalu duk buka aib kita, kawan-kawan kita, sebab dia rapat dengan kita, dia tahu. Itu contoh. Begitulah seterusnya tuan-tuan. Meninggal dunia pada hari Jumaat. Ni rezeki dia lah meninggal dunia. Apa kelebihan meninggal hari Jumaat ni? Kata mana dia selamat daripada siksa kubur, selamat daripada orang kata fitnah kubur, meninggal hari Jumaat, siang atau malam Jumaat. Kenapa? Kerana hari Jumaat adalah hari barakah, sayyidul ayyam, penghulu segala hari. Maka dia dapatlah manfaat meninggal hari Jumaat. Bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Tarikh lahir dan kewafatan Nabi ialah 12 Rabiul Awal. Nabi wafat juga 12 Rabiul Awal, lahir pun 12 Rabiul Awal. Itu setengah ulama mengatakan kalau kita lahir pada bulan Islam, tarikh tu kita meninggal pun tarikh yang sama juga. Wallahu alam. Sebab nak ikut kepada Nabi kan. Umur Nabi 63 tahun, kita pun lebih kurang itulah meninggal. Sebab dia ikut, kita ikut Nabi kita. Bertepatan dengan 12 Rabiul 241 Hijriah ketika berumur 77 tahun. Mana lebih daripada 63 lah, mana lebih tu, mana rezeki yang Allah gunakan pada beliau. Baik. Itu sedikit pengenalan tentang Imam Ahmad. Okey. Sambung lagi. Hadis ini memberi kepahaman kepada kita semua bahawa kesempurnaan iman dicapai. Sempurnanya iman kita tu. Bagaimana sempurnanya iman kita? Iman ni adalah hatilah. Iman, kalau imam tadi tu imam ni Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu bukan imam semaya tuan-tuan. Bukan kata kita imam semaya, imam tu pemimpin ummah lah. Imam segala-galanya. Beza dengan imam semayang. Imam semayang waktu jadi tu imam. Lain tu. Tapi disebabkan imam tu pemimpin jugalah. Maksudnya ini iman berkaitan dengan akidah, kepercayaan, tauhid. Simpulan iman, aqaidul iman, bahawa kesempurnaan iman, mana iman ni dalam kita yang orang beriman. Kita orang beriman, orang muslim Islam, mukmin, orang beriman. Sudah pastilah orang mukmin itu yang beriman tu dilihat daripada orang Islam. Kena bezakan Islam, muslim dan mukmin. Muslim orang Islam menunaikan syariat Islam. Mukmin dia naik lagi setakat, maknanya dia sempurna Islam dia naik lagi ke sempurna iman dia, dipanggil mukmin. Lepas tu kita panggil wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Mana pangkat mukmin tu besar lagi daripada Islam tu, atas tu. Kan? Mukmin orang benar beriman. Tapi ada juga yang muslim yang tidak naik darjat ke mukmin tu, hanya Islam saja, mukmin tak ada. Ya? Kesempurnaan iman dicapai dengan membersihkan hati. Hati, iman ni perkara pekerjaan hati. Iman di dalam hati, daripada apa sahaja yang dibenci oleh Allah Subhanahu Taala. Itu dia katakan segala penyakit-penyakit hati tu. Bersih hati itu, sempurnalah iman kita. Kalau dalam hati masih lagi duk buruk sangka, riak, sum'ah, takabur dan sebagainya, tu berat tu. Dia nak maknanya membersihkan kita ni ada dua, kebersihan rohani dan jasmani, zahir dan batin. Itulah kesempurnaan iman tu, utamanya dalam hati, dan menghiasi dengan apa sahaja yang disukai olehnya Allah SWT. Ini katakan kesempurnaan iman kita. Bermakna kalau kita tengok dari sudut
Kacamata ulama mengatakan apa yang kita lakukan pada zahir kita itu melambangkan hati kita, melambangkan hati kita. Ya katakan bersih tadi tu. Kalau kita tengok orang ni rumahnya bersih, keretanya bersih, pakaiannya bersih, kemah, maka sah bahawa hati dia tu bersih. Dia tengok daripada zahir tu. Zahir tu melambangkan yang batin, melambangkan dalam hati kita. Jadi orang yang sempurna iman ni, dia tak suka badannya berbau, pakaiannya bau-bau, rumahnya kotor, rumahnya, keretanya kotor. Dia sentiasa bersih, jaga kebersihan. Itu maknanya membuktikan bahawa iman dia sempurna. Kita boleh lihatlah, suluhlah diri kita sendiri. Oleh itu, menyucikan hati itu dia panggil takhalli, atau kalau bahasa Arab takhliyah. Dia ada 3 tu, takhalli, tahalli, tajalli. Yang kita kena buat takhalli dan tahalli. Hak tajalli tak payah buat. Itu Allah yang masukkan dalam kita tajalli tu. Takhalli ni maknanya takhliyah, itu sifat-sifat yang mazmumah, sifat yang terkeji. Kalau tahalli, sifat yang terpuji. Kalau tajalli, itu maknanya Allah mentajallikan, masuknya kebesaran kecintaan Allah kita kepada Allah dalam hati itu. Tajalli, tajliyah daripada Allah SWT, ya. Itu kena beza tu. Jangan suka pula. Bila menyucikan hati itu takhalli adalah sebahagian daripada iman. Menyucikan hati takhalli di mana? Daripada sifat-sifat mazmumah. Kita dah baca dulu. Apakah sifat mazmumah itu? Riya, sum'ah, takabur, buruk sangka, dendam, kesumat, dengki, khianat. Itu sifat-sifat yang terkeji itu. Sucikan daripada tu. Sucikan, bersih dulu. Lepas tu hias diri kita pula dalam hati kita dengan juga sifat tahalli. Tahalli itu sifat mahmudah. Riya lawannya ikhlas. Mana lawan? Sifat berlawanan. Hak jahat lawan yang baik. Buang hak jahat dulu, masuk yang baik. Itu benar. Sifat terpuji itu tahalli. Tahliyah adalah sebahagian daripada iman. Pastikan kita buang dulu sifat-sifat yang buruk, barulah boleh masuk sifat yang elok di dalam diri. Kalau kita nak masuk sifat tahalli dalam diri kita, sedangkan sifat tajalli, sifat buruk ada, maka tak jadi. Maka tidak akan terhasillah tajalli daripada Allah SWT. Kesepaduan antara keduanya, itu tahalli dan takhalli itu menyucikan dan menghiasi. Itu takhalli menyucikan batin kita daripada sifat-sifat yang kotor, dan tahalli menghiasi hati kita dengan sifat-sifat terpuji. Itulah yang disebutkan iman yang sempurna. Bila dah ada iman sempurna, maka Allah mentajallikan dalam diri kita ni. Kita rasa gentar, kita rasa takut kepada Allah, kita rindu kepada Allah, nak bertemu dengan Allah dan Rasul. Maka dia akan datangnya tajalli daripada Allah SWT tu, rasa kecintaan, kerinduan kita kepada Allah SWT. Maka kita melazimkan diri kita sentiasa beribadah, berzikir kepada Allah SWT. Akan datang hasil itu setelah kita buang 2 perkara. Kita buang satu perkara yang baik, yang buruk, masuk perkara yang baik. Itu maksudnya. Kita katakan iman yang sempurna, baru habis dia punya isi kitab tu. Barulah habis kitab nama dia tu, wallahu alam, tajuk tu. Tapi dia hurai di bawah sana, atas kaki, kata iman yang sempurna. Dia hurai lagi tu. Apakah dia katakan iman sempurna? Maka atas kaki di bawah tu 161, Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad itu ada kitab Nasihat Agama Wasiat Iman. Imam Al-Haddad mengatakan berkaitan dengan apa ni? Berkaitan dengan iman yang sempurna tu. Dia satu huraian di situ. Semua sifat yang tercela, sifat yang terkeji, sifat mazmumah, itu tercela. Ini sifat yang tak baiklah. Yang menyaluk di hati itu adalah sebenarnya penyakit-penyakit yang berbahaya. Dia penyakit ni mudah datang, sifat tercela ni. Penyakit ibadah antaranya riya, penyakit ilmu mudah lupa. Ada tu penyakit cantik, rasa ego, penyakit ilmu, rasa riak, rasa ego, sombong dengan ilmu. Itu penyakit tu, penyakit belaka tu. Penyakit-penyakit yang berbahaya, penyakit-penyakit yang berbahaya ni adalah penyakit yang ada di dalam hati tu. Itu penyakit yang berbahaya. Kita kata penyakit berbahaya ni kanser,
darah tinggi, kencing manis, jantung tu membahaya. Itu penyakit yang zahir. Penyakit yang bahaya lagi ialah penyakit hati hingga lupa pada Allah. Itu penyakit yang bahayanya sebenarnya. Kita duk faham penyakit yang jasmani yang bahaya, penyakit hati lagi bahaya. Penyakit hati rohani tu lupa kepada Allah, tak perasan dengan Tuhan. Penyakit hati tu merasa kita lah yang pandai, kita lah cantik, kita lah yang hidup. Maknanya adanya kuasa diri, adanya terlihat diri, banyaknya dalam diri kita sifat keakuan, aku itu, aku ini. Itulah penyakit bahaya. Sedangkan aku ni siapa? Aku ni adalah milik Allah SWT. Bila dah kita ni milik Allah SWT, macam kerja buat kita, solat kita, bacaan kita, semuanya daripada Allah SWT, maka tak perlu kita mengaku itu hak kita. Itu bahaya. Dia mengaku hak kita, inilah akulah pandai, inilah akulah. Semua atas kita berlaku. Hingga tak nampak Allah. Sedangkan gerak kerja kita itu semua daripada Allah SWT. Lupa kepada Tuhan yang menggerakkan kita, yang menghidupkan kita, yang menggerakkan hati kita, yang menjaga mengawasi kita, Allah SWT. Tiba-tiba kita buat satu perkara, solat, baca Quran, sedekah dan sebagainya contoh, maka kita dalam hati, sampai dalam hati mengatakan itulah kerja kita. Habis lupa kat Tuhan. Itu penyakit yang berbahaya tu. Dalam semayang riak, nak menunjuk ke orang, kan, apa kala baca Quran pun riak, nak menunjuk ke orang bahawa akulah pandai baca Quran, akulah suara sedap, akulah imam semayang yang pandai baca Quran yang sedap, yang banyak hafal Quran, akulah Tok Bila kat kapur tu sedap, tak ada orang lain sedap. Habis dah riak, habis dah. Bila ada riak tu jam, walaupun sedap tak ada nilai di sisi Allah SWT. Sebab apa? Sebab riak tu, penyakit ibadat tu, merosakkan ibadah kita. Penyakit hati, penyakit yang berbahaya, yang mungkin menarik kepada kebinasaan di dunia dan akhirat. Penyakit hati ni binasa dunia dan akhirat. Kalau penyakit jasmani, jantung, kencing manis dan sebagainya, dalam ubat dan kita sabar dalam penyakit itu, maka memberi manfaat dunia dan akhirat. Selagi mana Allah uji kita, kita sabar atas ujian Allah SWT itu. Penyakit itu menyembuh, penyakit itu menghapuskan dosa kita. Mana? Itu manfaat dunia dan akhirat. Nampak tuan-tuan? Ini membinasakan kita dunia dan akhirat. Seorang mukmin tidak harus mengabaikan untuk mengubati hatinya yang sakit. Mana kita kena ubat hati yang sakit? Hati yang sakit tadi apa? Hati yang penuh dengan sifat mazmumah, membenci orang, bersangka buruk, tidak menerima kemaafan daripada orang lain, macam-macam lah sifat-sifat yang tak elok ni. Lantaran itu tidak dia mesti mengusahakan cara agar hati itu sehat. Hati itu sehat. Ini sehat dengan apa? Dengan iman, bersangka baik. Kita tahu hati kita macam mana. Buang sifat-sifat nafsu ammarah. Innan nafsal ammaratu bisu. Sesungguhnya nafsu ammarah itu mengajak kepada kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan, segala-gala yang tak baik. Kerja buat kita yang tak baik itu, perangai-perangai yang tak elok, yang jelek itu hasilnya daripada hati yang tak baik, hati yang tak sihat. Hati yang tak sihat akan menterjemahkan dalam diri kita, kepribadian kita, akhlak kita tu yang tak baik itu puncanya daripada hati yang tak sihat. Hati itu perlu dirawat dan selamat daripada penyakit-penyakitnya, penyakit hati. Sebab tidak akan selamat di akhirat kelak melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, suci. Ada sesuai dengan ayat Quran Allah SWT firman tu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Inilah selamat di akhirat tu, hati orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, qalbun salim, yang hati yang bersih daripada riak, daripada sifat mazmumah, sombong, ego dan sebagainya. Itulah hati yang qalbun salim. Ini sesuailah kitab kita baca ni, qalbun salim. Dan sesuailah kitab qalbun salim ni kita baca lepas subuh, sebab hati kita, fikiran kita masih fresh lagi. Kan? Sesuailah pagi ni. Sebab tu saya ambil kitab ni baca subuh, kuliah subuh ni. Sesuailah mendidik hati kita. Sebab kita baru bangun tidur, masih lagi fresh, tidak pergi kerja apa lagi.
kita dah masuk dalam kita makanan rohani dengan kitab ini, Qalbun Salim. Untuk apa? Untuk supaya hati kita ni bersih daripada sifat-sifat mazmumah, sifat yang tercela, sifat yang terkeji. Ini sebut dalam kitab An-Nasahih Ad-Diniyah muka surat 383 dan Nasihat Agama dan Wasiat Iman muka surat 451. Habis tajuk tu. Buku 7 sikit lagi Jadi muka surat 144 tajuk bab 1. Bab 1 sangat suka makan. Ni penyakit-penyakit ni, penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit kita ni. Sangat suka makan, dia panggil syarhut ta'am. Syarhut ta'am, penyakit banyak makan. Penyebab kejahatan paling awal, sifat sangat suka makan adalah sebahagian daripada punca terjadinya segala kejahatan. Kerana perut adalah punca terhasilnya segala keinginan nafsu syahwat. Syahwat tu termasuklah keinginan kemaluan untuk melakukan zina. Maknanya orang yang kuat makan ni dia jadi menambahkan nafsu syahwat. Sebab apa? Sebab itulah Allah perintahkan kita supaya berpuasa. Berpuasa. Hingga mana ada berkait dengan berkahwin, ada berkahwin, ada kata kahwin ni wajib, sunat, makruh, haram. Kalau dia tak mampu berkahwin lagi, dia keinginan mulak-mulak dengan seseorang itu, maka Nabi kata cara yang terbaik ialah berpuasa. Dengan berpuasa itu menundukkan hawa nafsu kita. Samalah kita berpuasa di bulan Ramadan. Nafsu-nafsu kita tu tunduk dengan puasa. Allah sebab Nabi bersabda sumu tasihu, berpuasalah kamu sihat, sihat jasmani, sihat rohani. Dengan puasa itu menundukkan nafsu kita. Biasalah tuan-tuan puasa bila tak makan, tak minum, badan kita jadi letih. Bila letih, tak ada lah keinginan nafsu tadi tu. Tu hikmah dia. Apabila nafsu makan dan nafsu untuk melakukan persetubuhan semakin kuat, ia akan membawa kepada keinginan untuk mendapatkan harta. Dia banyak kali kesan buruk daripada punca makan tadi, mendapatkan harta. Dia panggil tamak, halaba kepada harta. Kerana kedua-dua keinginan tadi, itu syahwat dan harta, tidak mungkin dapat ditunaikan melainkan jika ada harta. Jadi kata Tabi Arab semua sama juga. Dia kata perut kita ni kena jaga. Kenapa? Punca-punca penyakit yang kronik juga berpunca daripada perut. Kerana perut itu adalah merupakan kilang penyakit. Maka kalau kita nak berubat segala apa yang kita makan ubat, tidak akan orang kata kurang berkesan sekira mana kita tidak merawat perut. Setengah orang tu dia rawat perut dulu, cuci perut dulu, lemak-lemak usus kat perut tu, barulah kita makan ubat, barulah berkesan. Itu saya tengok orang-orang jual-jual ubat lah, macam tu lah. Dia kata kena cuci perut dulu. Antaranya nak cuci usus ni, maka minum apa? Itu ikut sunnah tu, apa teh apa? Sanna. Tu memang ada dalam sunnah tu, teh sanna tu kan. Rendam minum air tu, cuci usus tu. Cuci usus. Teh sanna tu kita sunnah. Teh sanna tu kan, kita rendam tu minum air tu, minum tu dia akan cuci perut. Cuci perut, lemak-lemak dalam perut tu keluar, barulah kita makan ubat, barulah mudah berkesan. Ni makan ubat tak sampai kepada urat darah daging kita. Kenapa? Sekat di perut. Kerana lemak di perut tu akan menyerap makanan ubat-ubat tu, tak sampai kepada merawat penyakit kita. Itu betul lah menurut kajian. Jadi kita teh sana, saya pun ada teh sana tu, rendam minum air, dia macam teh biasa je. Itu sunnah lah. Keinginan kepada harta pula seluruhnya akan membawa kepada keinginan kepada kemegahan. Dia jadi heret tu daripada punya makan, dia jadi macam dia jadi banyak jadi. Dia jadi banyak ya buruk. Banyak kesan negatif daripada makan banyak tadi. Tu seharusnya akan membawa kepada keinginan kepada kemegahan. Dia ada jadi sebab mazmumah atau sanjungan seperti nak kepada pangkat, jawatan atau kedudukan. Kerana sukar untuk mendapatkan harta melainkan dengan mendapat kemegahan tadi. Memanglah bila ada pangkat, ada jawatan, ada kedudukan, maka mudahlah dapat harta, tuan-tuan. Kita fahamlah tu. Bila ada pangkat, ada jawatan, ada kedudukan, maka dapat harta.
nak dapat harta, nak dapat anak, nak dapat tanah, nak dapat senang lah. Tempat dia ada jawatan, ada pangkat. Ada juga yang buat kerja ni jalan-jalan yang batil, jalan yang palsu, ada juga jalan yang betul. Itu kadang-kadang dia orang nak pangkat, nak harta tu, nak jawatan tu, bila dah ada jawatan, dia gunalah pangkat kuasa dia tu. Itu nak ubah sana, ubah sini, geran tanah dia boleh ubah, macam-macam kita tahu sekarang kan. Sebab dia ada kuasa. Bila ada jawatan dudukan, mudah nak dapat harta. Itu biasa dah tu. Itu kerja-kerja dia tu. Dia jadi yang tak baik. Tak semuanya ada pangkat jawatan tu, kedudukan tu buat kerja jahat. Tak semua tu ada yang baik, beriman. Tapi ada yang jahat ni ikut nafsu ni dah. Kemudian apabila dia berusaha mendapatkan harta dan kemegahan dan dia dapat kedua-duanya, maka akan mulalah berkumpul beberapa sifat tercela. Atau penyakit tu, dia jadi penyakit. Dia sebenarnya penyakit ni, dia yang mencipta penyakit sebenarnya, dia jadi penyakit. Kalau dia tidak mencipta penyakit, tak akan jadi penyakit. Samalah kita tuan, kita sebenarnya yang mencipta penyakit tu. Memang penyakit tu daripada Allah SWT. Kita yang mencipta penyakit. Kenapa? Tak jaga makan. Punca kita jadi keciman ni, darah tinggi, penyakit jantung, puncanya makan. Kita yang tak jaga makan. Itu contohlah kan. Sama lah, kita yang mencipta penyakit. Sedangkan kita tahu segala penyakit tu Allah turunkan penyakit tu, dalam hadis sebut Allah turunkan penyakit kepada kita tu ada ubatnya sekali. Mana penyakit itu daripada Allah, yang menyembuhnya Allah. Tapi ikhtiar kita mana? Ikhtiar kita mana? Memanglah penyakit daripada Allah, menyembuhkan Allah, tapi kita kena jaga pemakanan kita. Ikhtiar kita, jangan sampai kita menolak usaha ikhtiar, menafikan asbab dan musabab. Itu dah keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Itu dah jadi akidah qadariyah dan jabariyah. Kalau menolak usaha ikhtiar, menafikan asbab dan musabab. Nampak tak? Sesungguhnya usaha ikhtiar, asbab dan musabab tu yang memberi bekahnya Allah, bukan kita. Tapi Allah suruh kita usaha ikhtiar. Di situ itiqad ahli sunnah wal jamaah. Okay? Maka akan mulalah berkumpul beberapa sifat tercela yang lain dalam dirinya seperti menunjuk-nunjuk. Jadi negatif lalu. Bila punca daripada tak baik, jadi negatif lalu. Bila dia dah ada kedudukan, dah tu ikut nafsu tadi, dah ada pangkat jawatan kedudukan, dia ada macam-macam lah, menunjuk-nunjuk, riak. Dia jadi sifat sombong tu takabur, dengki, bergaduh dan lain-lainnya. Banyak lagi lah kesan-kesan negatif daripada benda yang tak baik tadi tu. Puncanya apa? Puncanya daripada makannya. Sebab itulah kita disuruh kita ni kurang makan. Kalau kita tengok orang ahli ulama, orang sufi, dia makan sikit saja tu, satu pot tu. Kalau kita tengok dalam kitab tasawuf, ahli-ahli ulama dia makan satu pot dia. Sebab dia tahu makan tu, kita dalam perut kita ni ada 3 bahagian. Satu bahagian untuk makan, satu bahagian untuk air, satu bahagian untuk angin. Bagaimana kita makan air tu, ada lagi bahagian untuk angin, untuk orang kata press kita punya badan kita. Ini kita makan dengan minum, habis. Untuk angin tak ada. Itu yang senak sana senak situ tu, angin ni naik kepala tu. Contoh tak? Contoh. Tak apa. Kita ada 3 bahagian tu. Dan perut kita ni ada satu bahagian untuk makan, satu bahagian untuk air, satu bahagian udara. Ni kita penuh dengan air dan udara. Air dengan makan, air udara tak ada. Itu yang sombak tu. Sama juga tentang ibadat kita 3 juga. 3 bagi 3 juga. 1/3 untuk kita beribadah, 1/3 untuk rehat, 1 kita untuk bekerja. Jadi 24 jam tu kita kena bagi 3. 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk rehat, 8 jam untuk beramal ibadat. Kita tengok betul ke kita beribadat 8 jam atau apa yang mana 3-8 jam ni kita bagi dah. Kalau hak jenis tidur, banyak tidur, lebih pada tidur. Kalau banyak makan, banyak makan. Ya kerja banyak, sampai tak tidur, tak makan, macam-macam. Dan kan disusun 3 bahagian kena bagi. Ada masa kita rehat, ada masa kita kerja, ada masa untuk beribadah. Baru cantik urusan kehidupan kita. Tu mengikut sunnah. Sama je makan. Itulah dia katakan punca semua sifat tercela ini adalah daripada perut. Kata ulama lagi,
Orang yang banyak makan ni banyak kesannya, antaranya kalau kepada jasmani akan datangkan penyakit-penyakit yang kronik dan sebagainya. Itu dari keciman ni, jantung darah tinggi dan sebagainya lah, kolesterol lah, gout lah. Gout dia panggil go out. Bukan gout, go out. Kan? Itu penyakit. Penyakit jasmani. Kalau penyakit rohani pula, bila banyak makan, apa? Yang kesan kepada ibadat ni, itu malah beribadat. Orang banyak makan mematikan hati, menaikkan nafsu syahwat, akhirnya akan rosak apabila kita beribadat. Bila makan banyak, dia akan rasa letih, rasa mengantuk, akhirnya hilang fokus, hilang mutu ibadat kita, khusyuk dalam ibadat. Puncanya daripada makan. Nampak tak? Kesannya banyak. Itu rohani. Baik. Itu sikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji perbuatan selalu berlapar. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji perbuatan berlapar, antaranya ma min amalin ahabba ilallahi minal ju'i wal 'atash. Tidak ada amalan yang lebih disukai oleh Allah, disukai di sisi Allah SWT daripada lapar dan dahaga. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang banyak berpuasa. Terutamanya Nabi banyak berpuasa sunat pada bulan apa? 3 Rejab, Syaban, Ramadan. Bulan Syaban. Nabi banyak berpuasa bulan Syaban. Kerana ditanya kenapa puasa bulan Syaban? Kerana bulan Syaban ni antara Rejab dan Ramadan orang banyak lupa, kata Nabi. Maka aku banyak puasa bulan Syaban. Dan bulan Syaban tu persiapan untuk menghadapi Ramadan sebulan tu. Bermakna dah ada latihan puasa kita tadi sebagai Isnin dan Khamis, dan puasa Rejab dan puasa Syaban. Maka kita dah berpuasa dan lalui itu, maka mudahlah, senanglah, tak berapa penat sangatlah kita berpuasa di bulan Ramadan. Nabi berpuasa Isnin dan Khamis. Orang tanya, mana berpuasa Isnin Khamis? Kerana inilah dalil bahawa Nabi SAW meraihkan hari lahir dia. Kerana ditanyakan, kenapa puasa Isnin? Apakah salah aku berpuasa pada hari Isnin, hari kelahiranku? Ini sebut dalam Madul Rasul. Mana Nabi berpuasa hari Isnin, Nabi kata, apakah salah aku berpuasa ini melahirkan hari kelahiranku? Tiba-tiba ada luar sana, Nabi tak sambut hari lahir. Tu Nabi puasa Isnin tu dalil mana Nabi nyambut hari lahir dia. Dan hari Khamis pasal apa? Pasal apa puasa hari Khamis? Aku suka, kata Nabi, ketika mana aku berpuasa hari Khamis, maka amalanku diangkat ke langit. Memang ada riwayat mengatakan silih berganti malaikat siang dan malam bertuasa, bertukar shift. Maka ketika itulah hari Khamis tu, maknanya dikumpulkan amal, dibawa naik. Itu rahsia puasa Isnin Khamis tu. Kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayyidul a'malil ju'. Penghulu segala amalan itu adalah lapar. Ini disebut Al-Iraqi. Al-Iraqi berkata bahawa dia tidak menjumpai hadis asal ini. Itu syas pada mana sama daripada perawi. Okay? Di situ ada banyak nota kaki tu. Nota kaki tu. Mana nota kaki tu kita tak baca lagi tu 162, 163. Wallahu alam. Kita berhenti situ dah. Kita berhenti situ, kita akan sambung akan datang. Kita mula balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebab di bawah tu ada Al-Iraqi dan menghuraikan pada hadis ini. Tu mana? Dia akan huraikan dua nama Al-Iraqi sebab dia, dan berkait dengan hadis Sayyidul A'malil Ju' tu, aku tidak menjumpainya tu, bermaknanya ada sikit huraian di situ. Kita berhenti tu. Dia Isra' dah masuk. Wallahu ta'ala alam. Semoga yang baik semua daripada Allah SWT pada pagi ini, yang tak baik, yang tak elok itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Sesungguhnya yang baik buruk itu daripada Allah SWT. Cuma yang buruk itu adalah tidak boleh menyatakan kesalahan pada Allah. Itu kesalahan kepada kita. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برسولا اللهم إنا أصبحنا أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أن محمدا عبدك ورسولك اللهم إنا أصبحنا أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أن محمدا عبدك ورسولك اللهم إنا أصبحنا أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أن محمدا عبدك ورسولك اللهم إنا أصبحنا أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أن محمدا عبدك ورسولك جزا الله أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم بما هو أهله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ومنتهى اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم هذا بالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته